Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini bersama saya Fida bin Selamat dalam segmen Bicara Minda di ruangan channel YouTube saya. Okey, jadi hari ini kemunculan saya adalah disebabkan saya mendapat beberapa persoalan daripada malam tadi dan juga hari ini berkenaan dengan pembayaran bagi Aisyina ni lah. Jadi isu yang timbul adalah bayaran yang diterima tidak seperti yang dipohon oleh rakan-rakan pemohon. Jadi malah ada satu daripada pemohon yang berjaya menembusi talian hotline Aisyina. Dia bertanyakan, dia memohon pengeluaran sebanyak 10,000. Dia adalah berada pada kategori akaun simpanan akaun satu ni, simpanan ni di bawah RM100,000. Jadi dia boleh mengeluarkan sehingga RM10,000. Okey, jadi apabila dia buat saya makan, kenapa bayaran kedua dia tak dapat RM5,000 sedangkan rakan pemohon ni berkata dia memohon untuk bayaran pertama adalah sebanyak RM5,000. Jadi hari ini dia hanya mendapat sebanyak RM2,400 bagi bayaran kedua, dan bagi bayaran berikutnya yang disemak dengan hotline Aisyina, dia hanya mendapat RM1,400 kalau tak salah saya tadi, RM1,400 sebulan. Jadi bila kita kira total interim bayaran kedua dan juga RM1,400 hingga bulan 7 yang dia dapat tu, jumlah keseluruhan adalah RM9,000. Jika saya salah matematik, minta maaf sikit lah, tapi apa yang saya nak sampaikan, jumlah pengeluaran dia adalah sebanyak RM9,000 instead of yang dia minta sebanyak RM10,000. Jadi di hotline ni, berdasarkan apa yang satu sahabat kita ni bagi tahu, dia kata pihak KWSP tidak dapat menjelaskan kenapa perkara ini berlaku sedemikian. Mana ada tadi ya? Okey, dia tulis di sini, dia pun tak berapa jelas untuk bagi tahu pada saya, dia tulis macam tu. Jadi selepas tu saya cuba membuat panggilan telefon kepada hotline Aisyina dan alhamdulillah saya dapat menembusi. Jadi yang semakan saya pula, sebab saya tak boleh nak semak benda ni secara detail sebab dia adalah berdasarkan pada semakan data pemohon, dan bagi data saya alhamdulillah setakat ni tidak ada sebarang isu. Okey, jadi bagi yang bermasalah ni, saya tanya secara umum lah di panggilan tadi, dan jawapan yang diberikan kepada saya adalah pihak KWSP mengatakan bahawa apa yang diluluskan dan dibayar adalah berdasarkan apa yang dipohon oleh rakan-rakan pemohon. Jadi maksudnya kalau kata pemohon tu dibayar sebanyak RM9,000, maksudnya kita yang memohon RM9,000. Dikatakan mungkin antara sebab yang dikatakan oleh pihak KWSP kenapa jadi begini adalah salah satu yang kita sangat tahu adalah regarding benda slide tu. Kita slide tak habis. Lepas tu dia kata lagi satu antara yang diorang dapat semakan dan sebagainya, saya kurang pasti apa perkataan yang tepat. Di masa kita nak hantar tu, kita dah pilih, so kita nak hantar, ada yang tertekan set semula. Bila dia tertekan set semula, kalau macam dalam sistem ni, dia ibarat reset. Reset ni dia akan, daripada RM10,000 tu dia akan kembali kepada RM1,000 permohonan yang paling minimum sekali. Sebab tu ada sebilangan yang mohon RM1,000, dia bukannya dapat kurang, tapi dia hanya dapat interim tu RM1,000, dan bila dah diluluskan bayaran seterusnya dah tak ada sebab bayaran dah dibayar melalui interim. Tapi rakan pemohon ni pelik, mohon RM10,000 tapi bayaran dah tamat dan bayaran tu adalah melalui interim. Jadi apa yang dimaklumkan tadi adalah ada yang tersalah tekan set semula, lepas tu dalam set semula tu mereka tanpa sedar ke macam mana dia tekan hantar. Jadi amount yang dihantar adalah RM1,000. Itu yang dijelaskan kepada saya. Jadi seperti yang rakan saya semak tadi, rakan di Facebook tadi, dia semak, dia kata dia sendiri tak dapat memberikan penjelasan yang jelas. Semakan saya pula diberikan jawapan yang sedemikian, tetapi dalam semakan saya tu dinyatakan walau bagaimanapun, jika ada sebarang orang kata macam sedikit pertikaian memandangkan pada 8 bulan ni rakan-rakan
pemohon semua boleh membuat pengubahsuaian amount. Pengubahsuaian amount ni tadi yang saya tanya, dia even yang dinyatakan oleh KWSP dalam portal KWSP dan juga portal Azina ni pun, dia tidak mengkhususkan kepada kesalahan, sebab dia orang tak boleh nak kenal pasti oh dia ni salah, oh dia ni saja nak tambah. Tidak, sebab benda tu adalah subjektif. Subjektif ni kalau ada yang tak faham, ibarat kita kata cantik. Okey, saya kata handsome. Okey, saya kata saya handsome, tapi orang ni kata tak, dia ni tak handsome. Benda tu subjektif, sebab pandangan seseorang tu tak sama. Jadi sama juga dalam permasalahan ni, sebab KWSP tak boleh nak orang kata mengenal pasti niat sama ada betul dia ni salah memohon ataupun dia ni cuma nak buat penambahan. Jadi kedua-dua benda ni sebenarnya dibenarkan, tetapi ayat yang digunakan adalah pengubahsuaian amount. Jadi apa yang dinasihatkan kali ini adalah membuat pengubahsuaian amount dengan betul. Dikabarkan jenis slide juga, slide tarik sampai habis seberapa banyak yang kita layak. Bagi yang baki akaun satu bawah pada 100,000, anda boleh memohon sehingga 10,000 sebelum ni. Jadi jika anda mendapat kelulusan, sistem tu dia akan synchronize nanti. Maksudnya kalau kata macam tadi tu, sahabat saya dia semak total dia adalah 9,000, tetapi sebenarnya dia layak 10,000. Jadi waktu dia nak slide nanti, dia hanya boleh slide setakat RM1,000. Memang sistem tu dia dah ada link dengan, sebab dia orang dah ada cukup masa dan sebagainya, dia akan link. Jadi yang pertama, pastikan saya tak kata anda membuat kesalahan, mungkin ada bug dan sebagainya lah, ada sikit ralat dalam sistem sebagainya, sebab yang dapat amount yang berbeza ni sebab ramai. Jadi saya pun macam something, tapi kita pun tak boleh nak salahkan sistem pun, sebab benda ni benda baru. Jadi saya nasihatkan kepada rakan-rakan pemohon semua, pastikan anda slide, pilih amount dengan betul yang sepatutnya. Bagi yang boleh mohon 10%, maksudnya kalau simpangan satu dulu lebih daripada 100,000, pastikan anda memilih berapa jumlah amount yang anda hendak atau anda perlukan. Lepas tu saya secara peribadi menyarankan anda membuat, kalau anda membuat permohonan menggunakan handphone, anda screenshot. Kalau anda membuat permohonan pakai laptop, anda boleh ada button untuk print screen dan anda paste dalam aplikasi Paint dan sebagainya. Maksudnya anda simpan bukti permohonan anda yang anda telah menarik amount tu kepada nilai yang sepatutnya. Okey, mungkin juga kalau kata yang kalau macam Samsung yang Android 10, anda juga boleh membuat screen recorder. Kalau anda membuat permohonan melalui handphone, anda juga boleh membuat screen recorder dan juga rekod sendiri permohonan tu dan sebagainya. Jadi bila rekod tu simpan, ataupun rekod pakai handphone kedua dan sebagainya, rekod dan simpan. Jadi kalau kata membuat pengurusan aman, proses kelulusan dalam 5 hari dan sebagainya, bila diluluskan, jika masih terdapat pertikaian lagi, sekurang-kurangnya kita ada bukti. Sebab permohonan sebelum ni Azina yang pertama ni, sebab tak ada orang yang, tak ramai orang yang simpan dia punya screenshot permohonan dan sebagainya. Jadi bila malah ramai yang tak ingat macam mana nak simak balik sebab apa, dia orang pun tak ingat macam mana yang kaedah pembayaran dan juga nilai pembayaran yang dia orang pohon. Okey, jadi saya harap lagi satu lupa berkenaan dengan 8 Mac ni juga. Sama juga bagi yang saya kata tadi, yang dah tertekan set semula ataupun reset tu tadi, dia orang hanya lulus 1,000 dan amount tu dah habis pada interim. Anda juga boleh status anda dalam iAccount expired ataupun tamat tempoh. Jadi anda juga boleh membuat pengubahsuaian amount dalam portal yang akan disediakan nanti untuk pengubahsuaian amount ni. Anda boleh memohon semula berapa amount sebanyak mana yang anda layak berdasarkan kepada baki akaun satu anda. Jadi bagi menjawab beberapa persoalan yang expired, yang dapat baki kurang, ataupun sendiri kita tersalah pilih ataupun kita nak menambah, semuanya boleh dilakukan pada 8 Mac. Dan lagi sekali saya pesan, kalau boleh pastikan kita ada rekod buat bukti sebenarnya, ada tambah screenshot dan sebagainya, rakam video tu, dan simpan sehingga semuanya selesai. Sekurang-kurangnya kalau ada isu, kita boleh buktikan balik, kita boleh hantar email, buat attachment, hantar video tu sekali dan sebagainya. Sebab
kita dah buat apa yang telah dipesan dan diajar. Okey, itu yang nombor 1. Baru nombor 1, salah tarik amount dan deposit screenshot. Nombor 1 je lah kot. Dan sebab rasanya saya dah cover semua sekali apa yang saya nak cakap. Di samping itu saya juga nak mungkin ramai yang tak sedar, sebenarnya dalam soalan lazim Al-Sinar ni dia orang dah ada pengubahan yang terbaru, dan saya rasa mungkin ini juga ada berkaitan sikit dengan amount yang tuan-tuan dapat yang mana berkurang dan sebagainya, sebab ada a few changes. Contohnya bagi pemenang baru digalakkan membuat pada 8 Mac, dan proses kelulusan anda adalah dalam tempoh 5 hari, tidak perlu dokumen dan sebagainya. Apa yang baru di sini adalah baki akaun 1 sekarang ni perlu sekurang-kurangnya RM150. Kalau sebelum ni hanya RM100, tapi sekarang telah dinaikkan sebanyak RM150. Anda boleh semak sini di portal Al-Sinar, ambil bahagian soalan lazim. Okey, dan juga di sini juga dia telah membuatkan sekarang contoh bagi situasi. Kalau kata baki akaun 1 ada RM4,000, RM10,000, RM70,000, dan juga ada contoh situasi bagi yang ada RM100,000, RM500,000. Jadi macam mana kaedah pembayaran dan juga berapa bayaran bulanan, semuanya ada telah diberikan penjelasan dan contoh di sini. Yang seterusnya yang menarik di sini, bagi pemenang baru interim tidak akan dibayar, telah disahkan. Tidak perlu lagi dokumen, pemenang adalah tanpa kriteria, tanpa sebarang syarat. Yang menarik di sini adalah kali ini pihak KBSP ada membuat penjelasan. Tarikh akhir untuk mohon Al-Sinar adalah pada 30 Jun 2021. Okey, di sini dia ada membuat satu penjelasan bagi banyak soalan berkenaan ni. Adakah ahli KBSP yang beragama Islam diwajib mengeluarkan zakat ke atas pengeluaran Al-Sinar? Ini adalah jawapan daripada Jawatankuasa Penasihat Syariah KWSP, yang mana salah satu tu kalau kita kenal Dr. Zahrudin pun dia adalah panel dalam Jawatankuasa ni. Jadi diorang telah mengeluarkan satu garis panduan macam ni. Dia ada jelaskan kalau kata tidak digunakan untuk keperluan asas, maksudnya boleh beli sporim, boleh beli mah ke apa. Jadi maksudnya anda bukanlah daripada golongan yang terdesak, anda diwajibkan untuk bayar zakat. Tapi jika anda menggunakan wang itu untuk seperti ni pula asas, tempat tinggal, makan minum, kesihatan, pendidikan, pengangkutan, membayar hutang, tidak diwajibkan. Tapi ada detail yang dijelaskan di sini. Malahan untuk kali ini ada juga diberikan beberapa contoh situasi. Ini adalah penjelasan yang lebih baik dan lebih mendalam. Okey, jadi yang terakhir adalah berkenaan zakat lah, dan habis dia punya soalan lazim di situ. Jadi saya nasihatkan kalau kata ada rakan-rakan yang masih lagi was-was tentang zakat adalah wajib. Okey, tetapi dia kalau kata KBSP ni dia ada kaedah dia, sama ada kita perlu bayar ataupun tidak berdasarkan pada kedudukan dan keadaan kita yang semasa ni lah. Jadi buat semakan di situ. Sentiasa ingat jangan terpengaruh dengan komen-komen yang mengatakan biarlah tak nak bayar zakat lah dan sebagainya, walaupun dia tidak terdesak. Tapi komen-komen yang cuba mempengaruhi minda kita, sebab kalau kita tengok kebanyakan komen-komen yang menentang masa zakat ni, dia pun ni semua fake account. Mana ada berani buh muka betul. Ada seorang dua je yang saya pernah nampak macam muka betul lah, tapi yang lain ni gambar burung, gambar joker, ada gambar pokok je, gambar motor lah, apalah. Tak ada satu pun cakap pandai, tapi muka tak mau tunjuk. Kalau betul-betul berani, tunjuklah muka. Nak ni kan, confirm boleh orang nak kecam benar sikit. Jadi jangan dengar yang komen-komen begitu. Baca, kalau tak tahu boleh semak dekat Pusat Zakat Negeri masing-masing. Malah kita boleh masuk laman web Pusat Zakat Negeri masing-masing, ada penjelasan, ada kaedah pengiraan. Dan sebenarnya kalau ikutkan pun, kalau kata kebanyakan orang memohon 10,000, zakat tak banyak pun, 250 sahaja. Jadi dalam mencari bakat tu
Tapi ikutlah situasi. Kalau kita perlukan, kita tidak perlu bayar zakat. Tapi kalau kita bukan daripada golongan yang memerlukan, kita menggunakan untuk benda-benda lain, mampu untuk berbelanja untuk benda lain, sebenarnya zakat tu wajib lah. Okey, jadi itu saja untuk malam ini. Jadi InsyaAllah bagi yang masih belum lulus tu, anda boleh menyemak kelulusan anda dari semasa ke semasa. Dan bayaran seperti yang saya jelaskan semalam adalah sekitar dalam tempoh 2 hari, dan mungkin ada yang akan mendapat bayaran selepas daripada 8 Mac, itu sekitar 9 dan juga 10 Mac. Tak apa, yang penting lulus dan dapat bayaran. Jadi untuk esok saya tak tahu lagi, mungkin tak ada apa nak diperkatakan, dan insyaAllah saya akan muncul semula selewat-lewatnya pada hari Senin bagi memperjelaskan dan membincangkan sedikit isu berkenaan dengan sistem pengubahan yang aman lah. Saya sendiri akan tengok dan saya sendiri akan membuat ulasan dan nasihat lah. Okey, jadi itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak kepada yang menonton. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, saya mohon anda untuk subscribe. Bagi yang dah subscribe dan tengah menonton ni, jangan lupa untuk share video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Jadi terima kasih banyak sekali kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.